program ini diminta untuk menutup mikrofon dan mutekan mikrofon anda dan digalakkan untuk membuka kamera masing-masing bagi memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Saya juga mohon pelajar untuk memberi perhatian dan juga kerjasama anda dalam menjayakan program ini. Terima kasih. Selamat sejahtera diucapkan. Yang berusaha Dr. Seraya binti Yaakob, pensyarah tenaga kerja digital, Universiti Teknologi Malaysia. Yang berusaha Encik Saiful Bahari binti Safian, pensyarah tenaga kerja digital, Universiti Teknologi Malaysia. Serta para panel dan para hadirin yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi melapangkan masa anda untuk menyertai program kita pada hari ini. Nama saya Nabi Nation Anak Lelaki Seluar Kemarin. Saya merupakan pengacara majlis untuk program virtual coaching bagi tenaga kerja digital pada hari ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Suraya binti Yaakob selaku pensyarah tenaga kerja digital Universiti Teknologi Malaysia dan juga Encik Saiful Bahari binti Safian, pensyarah tenaga kerja digital Universiti Teknologi Malaysia bagi sudi menghadiri majlis kita pada hari ini. Objektif program ini adalah untuk memperkenalkan tenaga kerja digital kepada orang awam. Mohon pelajar untuk memberi perhatian dan juga kerjasama anda dalam menjayakan program pada hari ini. Kita akan ada KO session selepas virtual coaching untuk mendapatkan 3 pelajar yang terbaik. Hadiah juga akan diberi kepada 3 pemenang KO session tersebut. Tanpa melewatkan majlis, saya menjemput saudara Azri Haikal bin M. Ramli untuk membacakan doa pembuka majlis. Dipersilakan. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka jalakus azim, innaka samiu alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsy azim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan engkau segala kebajikan, kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, limpahlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Minggu Mesra Mahasiswa sesi 2021 dan 2022 Ijazah Sarjana Muda Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Jazala wal Ikram, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu juga kami serah segala ujian daripada kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika annanna wa ilaika masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih buat saudara Azri Haikal bin M. Ramli atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan slot pertama yang akan dibentarkan oleh saudara Wan Muhammad Adam Zikri bin Iwan Setiawan dan Muhammad Hairil bin Zainal. Dipersilakan. Baiklah, saudara Navin, boleh nampak muka saya? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi saya hari ini membuka panel 1 bagi pengenalan kepada digital workforce lah. Di samping itu saya ada juga dengan panel 2 saudara Hairil
yang akan membantu saya lah dalam menyampaikan apa itu digital workforce. Azri seterusnya. Okey, kandungan-kandungan yang kami telah sediakan ialah pengenalan, apa maklumat lanjut tentang tenaga kerja digital, platform global tenaga kerja digital, entrepreneurship norma baru, kemahiran digital workforce dan kemahiran beretika. Seterusnya. Untuk pengenalan digital workforce ni ataupun dalam konteks bahasa Melayu, tenaga kerja digital adalah untuk membina kemahiran keusahawanan dengan melakukan kerja digital melalui kaedah digital. Kiranya dalam konsep zaman moden ni, kerja digital kita gunakan macam untuk kerja remote lah. Sebab dengan COVID sekarang ni, so peluang pekerjaan untuk fizikal semakin berkurang. Jadi peluang pekerjaan untuk maya secara maya meningkat. So digital workforce ni dia bertujuan untuk membantulah meningkatkan keusahawanan ni. Seterusnya tenaga kerja digital tidak akan wujud tanpa tempat dia, iaitu digital workplace. Contoh-contoh macam digital workplace kita boleh tengok nanti lah, macam Fiverr, LinkedIn dan sebagainya lah. Seterusnya. Seterusnya tempat kerja digital adalah platform kerja berasaskan awan yang membolehkan perniagaan bergerak ke ruang maya. Dia macam tempat kerja digital ni adalah cloud based platform. So apa-apa kerja yang kita akan buat, kita boleh store lah dekat cloud tu. Seterusnya crowdsourcing, iaitu sumber orang ramai, melibatkan pencarian hasil kerja maklumat atau pendapat daripada sekumpulan orang yang menyerahkan data mereka melalui internet. Sebagaimana gambar yang telah disediakan, macam crowdsourcing kita nampak online communities, open innovation, social business dan sebagainya. Secara mudahnya contoh yang saya boleh berikan macam Facebook, Google dan Microsoft lah, sebab perstoran data mereka tinggi dan kita banyak rely on diorang untuk crowdsourcing. Next ialah networking, iaitu antara benda yang amat penting lah dalam dunia kerja digital. Macam kita perlukan connection untuk untuk bekerja lah nanti dalam dunia kerja digital ni. Seterusnya saya akan menerangkan maklumat lanjut tentang tenaga kerja digital. Tenaga kerja digital ni dibuat untuk membina pertama sekali kemahiran bekerja digital secara berkumpulan dan berkepimpinan. Yang kedua, kemahiran penyesuaian. Yang ketiga, kemahiran beretika. Dan yang keempat, pembelajaran sepanjang hayat. Kemahiran-kemahiran ini dia akan dibina lah melalui pembelajaran yang kita akan belajar ini. Manakala pembelajaran sepanjang hayat pula akan diukur melalui perkembangan ilmu berkenaan kaedah crowdsourcing dari aspek teori, khususnya berkenaan kaedah pendapatan secara digital, di mana kerja yang ditawarkan dan dilaksanakan secara digital dalam platform global. Seterusnya Azri. Macam platform-platform global yang kita boleh lihat, contoh dia macam LinkedIn, Jobs, Upwork, Fiverr. Ini based on global. Kalau dalam Malaysia kita boleh lihat macam MDEC. MDEC ni macam satu platform besar lah untuk kita cari kerja atas talian. Seterusnya. Seterusnya ialah entrepreneurship norma baharu. Dalam dunia hari ini, keusahawanan ataupun entrepreneurship adalah satu tindakan kemahiran yang jelas memerlukan set-set kemahiran yang sangat unik untuk memacu kerjaan dalam dunia digital. Jadi apakah kemahiran yang diperlukan untuk keusahawanan norma baharu ni? So saya telah menyediakan 7 kemahiran diperlukan, iaitu pertama sekali visi atau wawasan, kedua komunikasi, ketiga celik digital, keempat membina strategi, kelima melibatkan inovasi, yang keenam mengambil risiko dan terakhir sekali berkolaborasi dengan bakat-bakat digital lain. Seterusnya. Saya ringkaskan pembelajaran kita ini dengan 3 kaedah tadilah.
Yang first kali saya mengambil komunikasi. Sebab kenapa komunikasi ni dalam era moden ni kita banyak berinteraksi lah antara satu sama lain. So kemahiran tu kita perlu tingkatkan di mana seseorang itu perlulah menunjukkan kemahiran berkomunikasi secara verbal ataupun non-verbal. So apakah cara yang boleh dipraktikan untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi? Pertama sekali, seseorang itu bolehlah mendengar, iaitu memahami maklumat-maklumat yang diterangkan agar ia dapat dihadam dan difahami. Yang kedua, dengar ringkas. Menyampaikan mesej dengan mudah, jelas dan padat agar tidak berlaku pengulangan info. Yang ketiga, berkeyakinan, iaitu dengan mempunyai gaya, intonasi dan kata bahasa yang tepat. Next saja. Yang kedua, saya mengambil celik digital. Macam kita boleh nampak, kebanyakannya generasi muda selalunya dia lebih pakar lah dalam kemahiran digital. Manakala generasi yang lama, mereka tidak terlampau celik dalam menggunakan teknologi. Oleh sebab itu, saya menitik beratkan celik digital ni sebagai antara kemahiran yang patut dikuasai lah. So, apakah kaedah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kemahiran digital? Iaitu pertama, kita bolehlah berguru bersama generasi muda. Hal ini demikian kerana pengetahuan generasi muda dalam digital dapat memacu generasi tua untuk bersama-sama meningkatkan kemahiran celik digital mereka. Yang kedua, menghadiri bengkel atau seminar. Golongan-golongan ini dapat berupaya untuk mempelajari dengan lebih mendalam kaedah-kaedah dan teknikal dalam kemahiran celik digital. Yang ketiga, melayar video-video di internet. Yang ini dapat dilakukan dengan murah lah dan mempunyai banyak pilihan ataupun pendekatan berkaitan jenis-jenis kemahiran celik digital. Yang terakhir sekali, saya mengambil pengambilan risiko. Dalam situasi pasca pandemik ni, kita boleh lihat telah banyak ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang merundum. Jadi persaingan untuk mendapatkan tempat pekerjaan itu semakin meninggi. Oleh sebab itu, seseorang itu perlulah mengambil risiko dalam persaingan pekerjaan. Pertama sekali, apakah langkah supaya diorang dapat mengambil risiko ialah berani menerima kritikan. Hal ini supaya diorang tidak berasa kecewa dan mengalah lah ketika menerima kritikan secara konstruktif dari orang lain. Yang kedua, melakukan penilaian risiko, iaitu mereka berupaya untuk menilai apakah risiko-risiko yang akan dihadapi sekiranya membuat sesuatu keputusan. Yang terakhir sekali, mereka seharuslah keluar daripada zon selesa mereka supaya diorang berani untuk mencuba sesuatu perkara yang baru agar diri tidak berasa bimbang sekiranya menghadapi sesuatu masalah yang lain. Seterusnya saya memberikan kepada panel kedua saya, iaitu Saudara Hairil. Saya Adam Zikri. Sekarang ni saya menerangkan pula tentang kemahiran digital workforce. Saya punya sangat penting untuk bantu anda kerana dia dapat sesuai diri anda, dan bila anda ada kemahiran penyesuaian, anda boleh mudah menandangi perubahan secara positif dan proaktif dalam sekitaran digital workforce. Okay, ini beberapa contoh kemahiran insaniah ataupun soft skill yang penting masuklah. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Kemahiran komunikasi. Yang kedua, kemahiran interpersonal. Ketiga, kemahiran menyelesaikan masalah. Yang keempat pula, kemahiran berfikiran kreatif dan strategi. Kelima, kemahiran kerja berpasukan. Dan keenam, kemahiran organisasi. Ini kemahiran interpersonal pula. Kemahiran interpersonal pula adalah kemahiran seseorang dalam komunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Okay. Mengapa kemahiran ini sangat penting dalam digital workforce? Sebab yang pertama, sebagai tangga untuk menaikkan kedudukan seorang.
antara rakan-rakan yang lain dalam alam kerjaan dengan skill interpersonal yang tinggi. So basically ada kemahiran interpersonal, maksudnya bakat anda akan mula terselar dalam digital workforce. Okay. Yang kedua pula, dia dapat membantu anda melancarkan dan memudahkan interaksi sekiranya ingin memohon suatu jawatan atau kedudukan dalam sesebuah syarikat. Okay, kemahiran kerja berpasukan pula. Kemahiran ini akan memudahkan seorang untuk bergerak dan melakukan tugasan yang diberikan dalam sesuatu pasukan. Okay, kenapa dia penting juga dalam digital workforce? Sebab yang pertama, dia dapat menilai diri dan orang lain yang mempunyai kemahiran dalam mengetahui sesuatu gerak kerja atau berkepimpinan dalam menguruskan tugasan yang diberikan dalam sebuah kumpulan. Pula, sebab dia membantu melancarkan sebuah tugasan dengan semua ahli mengambil bahagian dalam menyelesaikan tugasan yang telah dibahagikan. Okey, yang terakhir, kemahiran organisasi pula. Kemahiran ini dapat menguruskan dan mengorganisasikan sesuatu kerja yang telah diberikan dengan pantas dan efisien. Okay, kenapa dia penting dalam sangat dan diperlukan dalam digital workforce? Sebab pertama, dia dapat membantu menguruskan masa dengan lebih baik supaya masa kendiri dan masa kerja dapat seimbangkan. Pula, dapat membantu mengurangkan tekanan ataupun stres dengan membuat senarai to-do list agar diri dapat mengetahui apakah kerja-kerja yang perlu siapkan sekarang dan yang kemudian. Yang maksudnya like later apa yang seterusnya. Pas ini saja saya dapat terangkan tentang digital workforce. Saya Muhammad Hairil Zainan dan nama Muhammad Anda Zikri bin Iwan Setiawan mengucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada saudara Wan Muhammad Anda Zikri bin Iwan Setiawan dan Muhammad Hairil bin Zainal atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan sambung dengan slot yang kedua yang akan dibentangkan oleh saudara Muhammad Syabil Hani bin Muhammad Syazari dan Zalika Izzati binti Abdul Razak. Dipersilakan. Okay, so semua dengar Okay. Alright, so mendengar semua dengar. Sekejap saya nak share dulu. Okay, so semua nampak share ni? Okay, semua nampak Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Right, saya Muhammad Syabil Hani bin Muhammad Syazari selaku panel ketiga pada hari ini akan menerangkan platform-platform yang ada dalam digital workforce atau nama dia yang lain ialah tenaga kerja digital. Alright. So untuk tenaga kerja digital ni dia ada banyak cabang actually. Awak jadi Foodpanda pun satu tenaga kerja digital juga. Okay. Website yang awak pergi semua. So, mengambil inisiatif daripada kerajaan, MDEC ada buat satu hashtag which is #MyDigitalWorkforceJob. So dekat sini awak boleh cari platform-platform pekerjaan awak. Macam awak nak jadi, macam saya ambil course accounting. So kalau saya nak ambil jadi accountant ke apa ke, saya boleh cari sahaja dekat sini. So mudah. So antara website yang diorang berikan, antaranya macam
Sekejap. Okay. So, antaranya macam recruitment expert worldwide. So, dari sini MDEC bekerjasama dengan HAZE untuk memberikan peluang kepada penduduk-penduduk rakyat-rakyat Malaysia untuk bekerja secara digital di dalam alam maya sahaja. Okay, so antara kerja-kerja yang kita boleh dapat dekat sini macam pengumpulan data, developer, digital marketing, animations, cyber security dan sebagainya. Dari sini awak semua boleh tengok dan banyak job-job yang mereka tawarkan. Okay. So selain pada pekerjaan diorang tawarkan, diorang pun tawarkan kursus. So MDic ni dia macam dia tak nak awak bekerja tanpa kemahiran. So mereka pun tawarkan kursus untuk kemahiran. So dari sinilah peluang yang pelajar-pelajar daripada universiti perlu ambil untuk dapatkan kursus, dapatkan kemahiran untuk mudahkan anda untuk dapatkan kerja yang anda ingini. Okay. So seterusnya kita ada okay, so seterusnya kita ada Hayatly. So Hayatly ni pun sama je macam Haze, which is dia beri opportunity kepada rakyat Malaysia untuk dapatkan digital career. So seperti mana dimention oleh saudara Adam tadi, mostly untuk digital workforce ni untuk yang untuk generasi muda. Jadi apa yang apa yang MDic ni nak buat ialah jadikan golongan muda ni lebih profesional dalam career mereka. Sebab tu mereka tawarkan kursus dan sebagainya. So di sini pun kita boleh tengok yang MDic bersama Hadley menawarkan creativity, software developer, cyber security, data and digital marketing. So dari sini awak semua boleh tengok kat sini. Alright. So berbagai pekerjaan yang ditawarkan. So dari sini janganlah macam boleh dapat ke apa elok ke apa ke, tak ada kemahiran ke. Kemahiran tu kita boleh cari, kita boleh hadiri kursus-kursus yang ditawarkan oleh MDic. So jangan silulah untuk pergi ke job site ni. So next yang terakhir, so ini untuk yang version global ni ya. Alright. So untuk version global saya ada ambil simpler lah. So simpler ni untuk apa orang kata tu? Bukan pekerja je, untuk bos untuk cari pekerja lah. So inilah website-website yang bos ataupun pengurus besar untuk mencari pekerja-pekerja bawahan dia. So pengurus besar ni dia nak tengok communication skill awak dan sebagainya, skill-skill yang orang lain tak ada. So dari sinilah software macam inilah yang yang pengurus besar yang inginkan. Alright. So next saya akan berikan kepada saudari Zalika. Hello, boleh dengar tak? Dengar? Boleh stop dulu share tak? So, hai Assalamualaikum, nama saya Zalika Izzati. Saya akan explain tentang salah satu platform untuk digital workforce ataupun tenaga kerja digital, which is Fiverr. Fiverr ni ianya satu platform freelance macam
kita boleh cari orang yang nak kerja untuk kita, ataupun kita boleh buat sendiri. And contoh logo design kan. Kat sini kita boleh design kita punya sendiri and kita letak dekat dalam marketplace ni untuk orang macam beli logo kita, ataupun kita boleh cari yang orang dah buat, kita beli. So kat sini ramai freelance yang buat diorang punya and diorang akan jual kat sini. Contohnya macam ni. Lepas tu kat sini ada juga macam banyak kategori. Contohnya under graphic design ada gaming, ada art illustration, ada web and app design, ada digital marketing. Kat sini banyak platform. Jadi untuk join freelance web ni, so basically boleh login, sign in, boleh become a seller. Contoh kita dah buat kita punya hasil ataupun kita dah design apa-apa. So kita boleh jual dekat sini and tunggu orang beli. And kita juga boleh hire orang untuk macam buatkan, contoh kita perlukan logo and kita boleh hire orang freelance dalam web ni untuk buatkan logo untuk kita dan kita bayar dia. Macam tu. So, itu saja. Saya serahkan balik pada saudara Navin. Terima kasih kepada para panel atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Sekarang kita akan teruskan dengan Kahoot session. Diminta para hadirin bersabar untuk sesi Kahoot sebentar lagi. Can join via the link www.kahoot.it and enter this pin, game pin 1816619. Okay, so you can join now. Diminta para hadirin untuk menamakan nama Kahoot sebagai nama panggilan. Terima kasih.
Okay, Naveen, perhaps we can start now. Boleh. Okay. Okay, Hairil, we still number 1. Come with Misha and Tan. Next. Okay, Misha has become the number 1, followed by Essen and Zalika. Okay, jawapan dia betul. So, okay, Zalika has become the number 1, followed by Azri and Misha. Okay. Skill penting dalam dunia digital workforce ialah seperti berikut kecuali Dalam sebut inovasi, madam. Okey, Navin, kita tengok siapa yang betul di situ. Inovasi salah Navin. Yang betul ialah menguruskan jentera dan mesin. Itu ialah dalam evolusi industri kedua. Jadi kita tengok siapa juara di sini. Okey. Navin umumkan nombor 3 ialah Hairil. Okey, nombor 2 ialah Yisan dan Zalika. Yang pertama, Azri dan Misha sebagai runner-up. Okey, tahniah kepada tiga-tiga pemenang. Yisan, Zalika dan Hairil, sila berikan nama penuh anda di dalam ruangan chat yang diberikan. Navin, serahkan semula majlis kepada awak selaku pengacara majlis. Terima kasih semua atas kerjasama anda dalam sesi Kahoot. Sekian saja program kita pada hari ini. Sebelum bersurai, para hadirin diminta untuk membuka kamera untuk sesi fotografi. Semua diminta untuk buka kamera, kita ambil gambar ramai-ramai. Jangan lupa juga isi Google Form kehadiran. Alright.
So thank you. Azri, nanti jangan lupa cut the video untuk kita masukkan dalam YouTube ya. 10 minit dan 10 minit. Kahoot perhaps boleh jadikan satu sesi ya, Nabil, Azri? Alright, so Navin boleh ambil gambar? Multimedia. Oh, multimedia. Multimedia. Dah ke grup multimedia? Okey, dah. Right. Okay. Okey. Terima kasih buat semua. Saya kata saya ingin mohon ampun dan maaf andai kata ada tersilap bahasa atau terkasar bicara sepanjang program ini. Dengan ini, kami dari kursus UKQF 2192 Tenaga Kerja Digital mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian penonton atas kesetiaan sehingga ke penghujung program. Anda diingati untuk mendaftar kehadiran di Google Form yang telah diberi di ruangan chat. Sekian sahaja program kita pada hari ini. Terima kasih. Sangeeta is asking for the link attendance. Someone please give it to Sangeeta. Okay, thank you everyone. You can leave the session. Okay, good job everyone. Yeah, thank you for group 3. Okay, excellent job. You managed to finish everything within the time given. Okay, Azria Fandi, don't forget to chunk our session today. I will give you the YouTube record. I think I need another 1 hour to download it, and I will give the link to you. Please chunk it into a 10 minute session, or session 1, 1 point, session 2, 1 point, and Kahoot session another 1 point. Okay, so we have 3 points. Give it to me. I will download it through the YouTube and give the link to Tan Chi Sen, so Tan Chi Sen will able to distribute the link to the persons that has given name for the virtual coaching, but not here. All right, so thank you again. I will stop the recording and stop the session. Thank you everyone.